Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita tengok yang pertama. Kaedah kuadrat sampling teknik. Okey. So kalau kelas bersemuka, kita alat ni ada kat dalam makmal. So kita boleh buat kajian lapangan dekat padang sekolah. Contohnya kita kaji pokok semalu ke, pokok rumput ke yang ada dekat padang sekolah. Okey, apa yang dikatakan sebagai quadrat sampling technique? Okey, quadrat sampling technique is a technique to estimate population size of terrestrial plants and population of animals that do not move or move very slowly. Juga boleh digunakan untuk haiwan yang tidak bergerak ataupun bergerak terlalu perlahan. Sebagai contoh corals. Sebagai contoh coral, batu karang. Batu karang tu adalah haiwan. Tetapi dia bergerak dengan kadar, dia tak bergerak. Kalau snail, dia bergerak tapi dengan sangat perlahan. Jadi kita nak tunggu snail tu bercampur dengan komuniti dia mungkin terlalu lambat. Jadi kita gunakan kaedah quadrat sampling technique. Okey, so macam mana kita nak gunakan kaedah quadrat sampling technique ni? Okey, so biasanya quadrat sampling technique ni menggunakan kuadrat. Okey, kuadratik, matematik. Tambahan kamu belajar kan kuadratik. Kuadratik maksudnya dia kuasa 2 kan? Okey, so kat sini alat kuadrat ni biasanya dibuat dengan menggunakan metal ataupun kayu yang bersaiz 1 meter. Okey, bentuk square, bentuk cube. Okey, bentuk cube di mana sisi dia 1 meter, yang sebelah sana pun 1 meter, di mana dia bahagikan 10 kepada 10 cube. Okey, kepada 10 cube, dan setiap saiz kotak kecil tu bersaiz 10 cm. Jadi maksudnya dalam 1 meter persegi tu, kuadrat tu, dalam keluasan tu dia ada 100 petak kecil. 10 darab dengan 10. Okey. Okey. So kuadrat size. Okey, kuadrat size ni depends on size kuadrat tadi 1 meter kali 1 meter tu bukan fix. Kita boleh ubah sesuai dia. We can change the size depends on yang pertama type and size of organism. Kalau organisma tu besar, maka kita boleh gunakan 1 meter by 1 meter size, 1 meter square. Tapi kalau organisma tu kecil, contohnya we want to study the population size of mold on bread. Kita nak kaji kulat pada roti. Roti tu kecil. Kalau kita gunakan yang size 1 meter, tak boleh lah. Sebab terlalu besar. Jadi kita boleh gunakan kuadrat yang bersaiz 10 cm darab dengan 10 cm. Okey, yang keduanya saiz kuadrat tu bergantung kepada density of research area. Bergantung kepada kawasan yang kita kaji. Kalau kawasan kita kaji tu besar, maka saiz kuadrat tu mesti lebih besar. Kalau kawasan research area kita tu kecil sahaja, maka kita boleh gunakan saiz yang lebih kecil. Okey, yang third one, okey, size of quadrat depends on distribution of organism. Okay. In the research area. 5 UO ada 22 orang. Ada 22 orang. Okay. So the distribution of organism in the research area akan berbeza lah. Kalau kawasan dia tu organisma tu banyak, maka kita boleh gunakan saiz yang lebih besar. Okey, ataupun bilangan dia lebih banyak. Okey, so contoh dia kat sini, some considerate while making a quadrat. So beberapa considerate ataupun pertimbangan yang kita mesti gunakan, mesti kita buat bila kita nak buat kuadrat. Okey, yang pertama, quadrat size must be suitable. Size kuadrat tu mestilah sesuai, suitable to the size of the plant. Kalau tumbuhan tu kecil, maka size-nya mesti kecil.
Okay. And then kuadrat must be built randomly. Okay, kita mesti letakkan kuadrat tu secara rawak. Okay, so bagaimana kaedah dia? Okay, contohnya kita nak kaji tentang Mimosa pudica ataupun pokok semalu. Okay, dekat padang sekolah. Kita bawa kuadrat sampling tu saiz 1 meter kali 1 meter. So macam mana yang dikatakan sebagai random? Kita mesti campakkan. Okay, kita mesti campakkan kuadrat tu secara rawak. Kita campak je. Mana dia jatuh, kat situlah kita kira dia punya density ataupun kita kira dia punya petak-petak yang ada tersebut. Kita tak boleh nak buat kat sini, kita pergi letak sini, letak sini, letak sini. Dia tak boleh pergi letak secara macam tu. Kita mesti campak secara random. Okay, so melalui kaedah ini, by using these methods, the parameters can be used for sampling kuadrat ada 3. Okay, yang pertamanya frekuensi, kekerapan, kita boleh kaji kekerapan. Okay, yang kedua density, kepadatan, and then number 3 is coverage. Okay, kita nak mengkaji taburan sesuatu organisma. Okay, yang pertama, kita tengok yang pertama dulu. Okay, parameters of sampling kuadrat menggunakan frekuensi. Kita nak kira kekerapan sesuatu organisma di dalam sesuatu area. Okay, the probability of obtaining a species in each quadrat. Itu masuk frekuensi. Maksudnya, kalau kita pergi ke satu kawasan, kita kerap berjumpa, kita kerap nampak sesuatu organisma yang kita kaji tu, maka maksudnya kekerapannya tinggi. Okay. Jadi kebarangkalian untuk mendapatkan spesies yang kita kaji tersebut. Okay. And then the degree of distribution of the plant in the research area. Jadi kita tahu dia punya tahap taburan sesuatu organisma tu bila kita tahu nilai frekuensi. Maksudnya kalau nilai dia tinggi, maka degree of distribution dia adalah tinggi. Okay. Kalau nilai dia tinggi, maka probability dia pun adalah tinggi. Okay. So dia punya formula dia, okay, formula untuk frekuensi adalah okay, number of quadrat which contain the species that studied bahagi dengan total number of quadrat used darab dengan 100%. Okay. For example, okay, kita ada 5 kuadrat. Maksudnya kita baling kuadrat tu sebanyak 5 kali dekat padang. Okay. So kalau frekuensi kita hanya catatkan ada ataupun tiada. Contohnya balingan yang pertama kita nak kaji tentang Mimosa pudica. Pokok semalu dekat padang. Okay. So kita balingan yang pertama tak ada pokok mimosa dalam petak kita tu. So kita pangkah. Okay, balingan yang kedua dekat kawasan lain. Balingan yang kedua kita tengok ada Mimosa pudica. So kita tick. Okay. Kemudian balingan yang ketiga tiada. Balingan yang keempat ada. Balingan yang kelima ada. So cara pengiraan frekuensinya adalah kita bahagikan bilangan kuadrat yang ada organisma yang kita kaji bahagi dengan jumlah kuadrat yang kita lempar tadi darab dengan 100%. So kalau berdasarkan data ni, okay, maka 3 yang ada, 2 tak ada. Jadi frekuensi dia adalah 3 bahagi dengan 5 darab dengan 100%. So frekuensi dia adalah 60%. Okay. Sekarang saya nak kamu tekan link ni sebab ada soalan lepas ni. Okay, tekan link yang saya bagi dekat bahagian in-call message tu ataupun chatting. Masukkan kod yang ada dekat bahagian atas. Nampak tak kod? Kod dia 85577.
Okey, cuba jawab soalan ni. Berapa markah dia? Berapa kataburan dia? Dapat join ke? Kod dia berapa tadi, cikgu? 85577. Sekejap saya start balik. Sebab saya set masa 5 minit je. Okey, baru 5 orang join. 6. Okey. Join dulu. Join dulu. 9 dah. Kod dia 8557. Sekejap saya setting sini. Dia tak keluar kan. Right. Okay, 10 baru join. Sebab ada 5 soalan ni. Setiap bahagian pengiraan saya nak kamu test terus. Kod dia ada dekat bahagian ruang komen 885577. Baru 10 orang join ni, cepat. Okay, 16. Kita ada 21 orang. Akilah pula left. Okay, saya start dengan mana yang ada lah. 17 Okay, terus jawab. Okay, 1.5 minit lagi. Okay, semua dah jawab. Okay. Okay, so 16 orang betul. 2 orang salah. Okay, apa jawapan dia? Apa jawapan dia? Siapa boleh beritahu? C juga. C jawapan dia. Abaikan bilangan dia tu. Kita untuk frekuensi kita just tengok yang mana ada saja. So daripada 10 kuadrat yang ada tu, 6 saja yang mengandungi sampel yang ada organisma. Jadi 6/10 darab dengan 100%. So dapatlah 60%. Okay, very good. 18 16 orang yang betul tadi. Okay. Sekarang kita nak tengok yang kedua pula, iaitu density. Okay.
density. Standby lepas ni ada lagi satu soalan untuk density. Okey, untuk density kepadatan, okey, adalah the number of individual of the species present in per unit area. Kita nak tahu bilangan. Yang ni baru kita tengok bilangan. Tadi kita hanya tengok individu yang ada saja. Maksudnya dalam kuadrat tu ada ataupun tidak. Tetapi dalam density kita mengambil kira bilangan individu dalam satu area. Okay, the number of individuals of the species that present in unit area. Okay, so dia punya formula dia, okay, the density of organism using this technique, total number of individual of the species in all quadrat divide with total number of quadrats times with quadrat area. Okay, bilangan jumlah individu dalam spesies tersebut di dalam semua kuadrat, macam soalan tadi kita tambah semua tu, okay, and then kita bahagikan dengan total number of quadrat. Contohnya kuadrat tadi ada 10. Okay, okay, so the kuadrat darab dengan kuadrat area. Okay, kita patah balik kepada soalan ni. Tak payah jawab lagi. Okay, soalan ni, kalau kita gunakan formula tadi, formula untuk density, maksudnya kita kena tambah 10 tambah 15 tambah 20 tambah 8 tambah 12 tambah 16. Okey. Contohnya ini sampel yang lain, example yang kedua. Okey, kuadrat dia ada 5. Okey, dan individu yang ada di dalam kuadrat 5, 6, 4, 3 dan 7. So kita mesti tambahkan semua organisma yang ada. 5 tambah 6 tambah 4 tambah 3 tambah 7 sama dengan 25, bahagi dengan bilangan kuadrat. Bilangan kuadrat dia adalah 5. Okey, dan darab dengan keluasan dia. Keluasan kuadrat tu adalah 1 meter persegi. Okey, 1 meter persegi. So 5 darab 1. So dia punya density dia 25 bahagi dengan 5, okey, bersamaan dengan 5 individuals per square meter. Okey, maksudnya dalam setiap tu dia punya purata dia ada lebih kurang 5 organisma. Okey, kalau yang ini pula kita tambahkan semua. Okey, so berapa boleh dapat kalau gunakan formula tadi? Berapakah density dia? Cuba kira sekejap sebelum saya bagi soalan kuis yang lain. Okey, 10 tambah dengan 15 tambah 20 tambah 8 tambah 12 tambah 16. Dapat berapa? Dapat berapa? Abaikan jawapan kat bawah tu, kita nak pakai data atas tu je. 81 kan? Ya, cikgu. 81. 81. So kita kena bahagi dengan bilangan kuadrat dia 10 darab 1. Jadi 81 bahagi dengan 10. Dapat berapa? 8.1. Itu untuk density. Okay, now get ready dengan dalam link yang sama tadi. Okay, cuba kira. Dapat berapa? Dua tambah 3 tambah 2. 7 bahagi dengan 5. Okey, 13, 14 dah jawab. 15. Okey. Ada seorang jawab salah.
Okey, 19 orang daripada 20 orang. Okey. 18 jawab betul, 1 jawab salah. Okey, so apa jawapan dia? Apa jawapan dia? 1.4. Iya, cikgu. 7 bahagi dengan 5. Kita error lah tu. Okey. Kita tengok pula coverage. Setelah kita sampai pukul 11 kan? Sempat ni. Okey. So coverage. Tadi density. Okey, coverage. The measure of the proportion of the area covered by the plant species to the total research area. Okay, so coverage ni kita nak tengok taburan dia. Okay, keluasan, nisbah keluasan terhadap kawasan yang diduduki oleh plant ataupun organisma tersebut berbanding dengan keluasan tapak kajian kita. Okay. So, the percentage of proportion of ground surface covered by the species of the plant. Keluasan kawasan yang diduduki oleh sesuatu tumbuhan. Ini untuk percentage coverage. Kalau coverage saja, kita nak measure proportion dia. Maksudnya kalau kita nak dapatkan percentage coverage, darab dengan 100% je lah. Dia punya jawapan dia tu. Formula yang sama, cuma kita darab dengan peratus. Okay. So, kalau kita nak tahu peratusan dia, so total coverage area of the species in all quadrats, okay, bahagi dengan total area of quadrats, darab dengan 100%. Okay, darab dengan 100%. Okay, example, contoh dia. Okay, ada 5 kuadrat kat situ. Okay, kuadrat yang pertama dia dah nyatakan keluasan dia 0.5. Kuadrat number 2, 0.8. Kuadrat 3, 0.6. Kuadrat 4, 1.0. Kuadrat 5, 0.1 meter. Persegi. Okay, percentage dia adalah 0.5 tambah 0.8 tambah 0.6 tambah 1.0 tambah 0.1 bahagi dengan keluasan dia 5 darab 1 darab dengan 100%. So akan dapat 60%. Sebab yang atas tambah jadi 3. 3/5. Jadi dapat 60%. Okey. Ini soalan dia. Soalan yang saya paparkan ni semuanya adalah soalan sampel daripada soalan SPM sebenar. Okey, cuba jawab yang ini pula. Yang ini kita tak payah kira berapa, kita just kira kotak yang ada saja. Tak payah tulis keluasan dia. Maksudnya kalau ada lorekan tu dikira sebagai satu lah. Cikgu, saya tak boleh submit answer. Oh, ada masalah lain kot. Oh, Nazmi lah yang tak hantar tadi seorang tadi. Tadi 20 orang je jawab. Okey, beres. Ataupun mungkin masalah browser. What is the estimated density of Mimosa pudica in the school field? Okay, soalan yang bawah tu salah lah tu. Sekejap, slide saya ni salah sekejap. Soalan dia nak yang yellow punya. Yellow Kira yang yellow, yang bawah ni saya lupa nak edit. Okay, kita mula lagi sekali. Kamu kira yang yellow. Kira yellow mode slide tu saya kena edit balik.
Yellow mole So apa jawapan dia? 13 baru jawab. Okey, 13 orang. Sekejap saya nak cari soalan asal dia. Okey, 18 dah jawab. Ada 2 minit lagi. Cikgu, Ya. kalau kotak tu kan, satu kotak tu kalau sikit pun ada dikira juga. Dikira sebagai satu. Asalkan ada. Okey cikgu. Ha, Terima kasih cikgu. Kan macam kamu kira keluasan daun dulu tu. Asal ada je dikira sebagai satu. Maksudnya dia ada. Kira betul-betul. Total kotak dalam kuadrat tu ada 50. 5 kali dengan 10. Saiz kuadrat dia. Cikgu. Ya. Ahmad Hazim tak boleh masuk kelas sebab dia pergi tolong mak dia kat sekolah. Alright. Okay, so 19 orang dah jawab. 30 saat lagi, saya stop. Okay. So, okay, leaderboard dia Akilah, Zarif Haikal, Fatihah, Hafiz, Amjad. Okay. So, apa jawapan dia? A, B, C, D, jawapan dia adalah 7 orang je yang betul tadi. B. Berapa Zarif? 30. 30? Zarif boleh betul 30? Ya ke? Jawapan dia adalah D. Okay. Memang dia ada 30 kotak. Tetapi kena bahagi dengan 50. Jadi 60%. So jawapan dia adalah D. Leaderboard tadi yang saya sebut tadi yang keseluruhan soalan lah. Okay. So 30 kotak yang ada yellow mole kita bahagikan dengan keseluruhan kotak yang ada. Keseluruhan kotak ada 50. Jadi 30 bahagi dengan 50 darab dengan 100%. So dapat 60%.